أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini menjadi satu amalan yang membawa keuntungan besar kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amalan ini semua kita nak mempersembahkan kepada Allah. Mudah-mudahan amalan itu amalan yang diterima. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam syurga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita di dalam taman surga di dunia, yaitu majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk saja Rabiul Awal, kita tidak ingat lain melainkan yang kita ingat di akal kita, di hati kita, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita sayang kepada Rasulullah? Kita kena ingat pada dia selalu. Macam mana cara kita nak sayang Rasulullah? Kita kena sentiasa bersalawat pada dia. Macam mana kita nak tunjuk rasa sayang kepada Rasulullah? Dengan kita tunduk dan patuh apa yang dibawa oleh Rasulullah dan terima apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, tanda kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk aja bulan Rabiul Awal, kita buat maulid Rasul. Tanda kasih. Macam mana kita kasih dengan ibu dan ayah kita? Tuan-tuan, kita kasih tak pada ibu dan ayah kita? Kasih. Kita sebagai bapa hari ini, tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah pada hari ini, kita ada anak-anak 5 orang, 6 orang, anak-anak kita ada. Hari lahir ayah, anak-anak ni alung, angah, acu ni, dia berpakat. Malam ni, hari ni, hari lahir ibu tau, birthday dia. Jom kita beli kek, jom kita beli hadiah. Anak-anak hari ni buat macam tu, beli hadiah, buat kejutan pada ibu dan ayah ni. Kita tak tahu pun, duduk rumah no, duduk isap okok daun, tak tahu pun dia buat mai hadiah. Hari ni, budak-budak hari ni, orang hari ni, apa tujuan mereka buat begitu? Anak-anak buat kepada kita begitu tu. Tanda kasih, tanda sayang kepada ibu dan ayah dia.
Adakah mereka sayang pada hari lahir ibu je? Tak. Sentiasa sayang kepada ibu dan ayah. Sentiasa. Tapi hari lahir dia buat benda spesial. Begitulah kita sayang kepada Rasulullah. Adakah kita sayang bulan Rabiul Awal saja? Buat Maulid Rasul, berarak, sembelih lembu, makan, bersolawat di Masjid Surau. Adakah pada bulan ini saja kita sayang kepada Rasulullah? Tak. Kita sayang sentiasa kepada dia. Tetapi bulan hari kelahiran dia, bulan kelahiran dia, kita buat benda yang spesial. Tanda kita kasih, tanda kita sayang kepada Rasulullah, tuan-tuan, buat Maulid Rasul. Dulu kita ingat lagi datuk nenek moyang kita ni, pakcik-pakcik, ibu-ibu dan ayah di sini, masuk je bulan Maulid Rasul, dia buat rumah ke rumah, baca surat berzanji, baca ni kitab berzanji macam ni, diletak di atas bantal, pusing seluruh, baca seorang-seorang, al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah, anak dara pun buka langsir tengok mana ni nak buat laki, nak buat suami. Betul tak? Ingat lagi tuan-tuan, tak atas bantal, buat rumah ke rumah, bukan buat di masjid di surau. Pasal hari ini kita buat di masjid di surau, salah tak? Tak salah, bukan cerita salah ataupun tidak, tapi samakah buat masjid dengan buat di rumah sendiri? Tak sama. Kelebihan dia banyak, fadilat dia, kaifiat dia banyak, tak sama. Mungkin hari ini tak ada orang nak baca berzanji. Kita ingat dulu masa kita muda-muda dulu, buat ni, letak atas bantal, baca berzanji ni, pusing seorang baca, sampai dekat dengan kita, kitab berzanji tu dah getar dah, bahasa macam nak terjun tingkap pun ada. Ingat dah kita dulu, datuk nenek moyang kita dulu. Hari ni pergi mana tu trend tu? Ada dah? Tak ada dah. Pasal apa macam tu? Tak tahulah pasal apa. Carilah pasal. Pasal apa? Cari pasal. Tuan-tuan, kita buat Maulid Rasul ni tanda kita kasih sayang kepada Rasulullah yang sangat-sangat. Kenapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebut di dalam satu hadis dia. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wa waladihin nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tu dia sampai hadis keluar sampai macam tu. Sebelum kita nak hurai ni hadis ni, tuan-tuan, kita ada anak kan, kita ada cucu, orang yang ada cucu, kita ada mak ayah, sayang tak kita pada cucu kita? Oh, jangan main. Orang yang ada cucu dia tahu, cucu sakit tak boleh tidur dia malam tu. Kalau cucu tak sembuh, berdoa, ya Allah, bagilah sihat Tok Wan ni pada cucu, sakit cucu bagi pada Tok Wan. Kerana sayangnya. Sayang tak kita pada anak kita? Sayang, tuan-tuan. Kalau cikgu pukul anak kita, kita tumbuk cikgu hari ni kerana sayang pada anak kita. Sayang tak pada ibu dan ayah kita? Sayang. Mana boleh tak sayang? Siapa-siapa yang maki, siapa-siapa yang buat tak elok pada ayah kita, kita ke depan pasal sayang. Walaupun begitu, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman dengan sempurna kamu ini, hatta na aku na ahabba ilaihi min wa waladihi wa waladihin nasi ajma'in. Tidak dikira beriman dari kalangan kamu ni dengan sempurna, sehinggalah kamu kasih kepada aku melebihi kamu kasih cucu, kasih anak, kasih ibu dan ayah kamu. Barulah dikira beriman dengan sempurna. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cucu kita tidak boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Anak kita belum tentu boleh bagi pertolongan kita ketika kita nak dijatuhkan dalam neraka. Ibu dan ayah kita belum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat daripada atas dunia sampai ke padang mahsyar. Dua atas dunia ni berjalan pecah tumit-tumit untuk nak bawa umat dia jadi orang Islam, nak masuk syurga.
Walaupun dibaling dengan batu, dicaci maki, siang malam berjalan kaki sampai pecah tumit-tumit, nak tarik kita daripada terhumban ke dalam neraka, nak bagi masuk syurga. Sampailah bangun di padang mahsyar, Nabi jadi macam gasing cari umat, berpusing, sibuknya. Tidak ada manusia yang paling sibuk malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk pasal apa tu? Sibuk cari umat, nak tolong umat. Kejap-kejap lari pergi ke telaga Kausar, nak memastikan umatnya dapat minum telaga air dia. Kejap-kejap Nabi lari di padang mahsyar pergi ke neraca timbangan, nak memastikan timbangan amalan umat-umat dia, memastikan berat sebelah pahala. Kejap-kejap Nabi lari kepada titi siratul mustaqim, nak bantu umat. Ya Allah, selamatkanlah umat aku melintas titi siratul mustaqim. Begitu dia sayang kepada kita, tuan-tuan. Kita sayang kepada Nabi. Hari lahir dia, buatlah Maulidur Rasul, tanda kita kasih, tanda kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bersama dengan Rasulullah. Kalau begitu kita, tuan-tuan, dalam satu hadis saya duk baca banyak kali, kat sini pun rasa saya dah sebut tadi. Satu hari Nabi mengajar di Masjid Nabawi. Nabi duk mengajar di Masjid Nabawi, ramai sahabat. Tiba-tiba Arab Badui datang lambat nak pergi ke depan. Arab Badui ni Arab ulu di pergunungan, di belah-belah bukit sana. Dia datang lambat nak masuk kuliah dalam ceramah Nabi. Mari lambat nak langkah nak pergi depan. Sahabat ni tarik jubah dia. Hei, nak pergi mana? Nabi pesan, kalau dalam berjemaah orang ramai, jangan duduk langkah orang, tak boleh. Nabi pesan, adabnya duduk di sini sudahlah. Dengar sama juga, kalau Nabi ceramah pun duduk sini je lah, tak payah nak pergi depan. Dia nak pergi ke depan juga. Arab Badui nak pergi ke depan juga. Nabi duduk tengok sahabat ni duduk tarik jubah Arab Badui ni, suruh duduk di sini. Nabi kata, biar bagi dia datang sini. Arab Badui dia datang duduk depan, duduk tak ada nak rapat lagi punggung dia. Ya Rasulullah, nak tanya soalan satu boleh? Amboi, mari lambat, tak ada nak belajar lagi, tanya soalan dah. Arab Badui begitulah. Ya Rasulullah, nak tanya satu soalan boleh tak? Rasulullah kata, nak tanya soalan apa? Ya Rasulullah, soalan saya, hari kiamat ni bila ya Rasulullah? Tu dia punya soalan. Ya Rasulullah, hari kiamat ni bila? Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum pada dia. Nabi kata, kamu duk tanya soalan hari kiamat ni bila? Kamu sudah buat persediaan apa tentang hari kiamat? Dah ready dah kah? Amalan kamu ni dah ready dah duk tanya hari kiamat ni? Kena sembahyang kamu dah sembahyang okey dah kah? Solat kamu dah ready dah kah? Nuhat tinggal dulu no. Masa zaman muda dulu no. Macam mana dengan solat kamu? Dah okey dah kah? Duk tanya hari kiamat. Ni zakat kamu, puasa kamu, haji kamu dah ready semua dah kah? Duk tanya hari kiamat, duk kalut sangat dengan hari kiamat ni. Ni dosa ada ni. Dosa ada ni, dah bertaubat ke belum? Kerana hari kiamat ni, hari Allah nak tanya solat kamu. Kerana hari kiamat ni Allah nak tanya puasa kamu, zakat kamu, haji kamu. Kerana hari kiamat ni hari yang kalau ada dosa susah. Manusia di hari kiamat, di padang mahsyar, yang jadi susah tu sebab ada dosa. Dah bertobat ke belum? Dah ready dah ke belum? Dah bersih dah ke belum daripada dosa? Jawab Arab Badui ni, ya Rasulullah, aku belum buat persediaan apa lagi tentang amalan yang Tuan sebut itu ya Rasulullah. Belum lagi. Solat aku pun terabur lagi ya Rasulullah. Baru 3 hari masuk Islam ya Rasulullah. Baru 3 hari masuk Islam ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, aku datang daripada celah-celah bukit. Aku datang yang sangat jauh, sebab tu aku lambat berjalan kaki ya Rasulullah. Aku datang daripada jauh ni ya Rasulullah, nak duduk depan ni ya Rasulullah, semata-mata nak melihat wajahmu ya Rasulullah, kerana aku terlalu cinta, terlalu sayang padamu ya Rasulullah. Tu dia Arab Badui jawab begitu. Datang daripada jauh, nak duduk depan, nak tengok wajah Nabi, kerana terlalu sayang, kerana terlalu cinta pada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Man akhabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang tunjuk kasih sayang kepada aku, kana ma'i fil jannah, dia serta aku di dalam syurga. Apa tujuan kita buat Maulidur Rasul?
Tengok pada tujuan, sayang, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kedua, mulai dari Rasul ni tajuk kita dibagi pada malam ni, sayang Rasulullah. Lepas tu sebut bab tu. Tengok ni, sayang pada Rasulullah. Tuan-tuan, yang kedua, mulai dari Rasul ni dia syiar Islam. Kita kena ingat yang tu. Kita tak boleh duduk diam. Kerana Maulid Rasul ni dia syiar Islam. Syiar ni benda apa? Kita kaji di situ pula. Syiar ni benda apa? Lambang Islam. Apabila lambang, nak kena tunjuk, nak kena zahir benda tu. Kita ada bendera, lambang Malaysia. Kena tunjuk bendera kita tu, kemegahan kita. Jadi kita ni di Malaysia ni dia tak banyak syiar Islam. Tak macam mana di Mekah sana. Mekah sana lambang Islam, syiar Islam banyak. Itu dalam Al-Quran disebut, innas safa wal marwata min syi'airillah. Syiar Islam. Safa, Marwah, Ja'rana, Arafah. Oh, banyaknya syiar Islam di sana, lambang Islam. Kita di Malaysia mana syiar lambang Islam mana? Cuba tuan-tuan cari lambang Islam di Malaysia kita ni. Tak payah tengok di negeri lain. Di tempat kita ni mana lambang Islam? Tak ada, melainkan masjid, surau. Itu lambang orang Islam. Selain daripada tu, ni Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, itu lambang Islam. Maka kena zahir benda ni. Kena tunjuk. Kerana dia syiar, kena tunjuk. Tuan-tuan tengok agama lain, orang agama lain. Hari besar mereka, hari besar dia buat macam mana? Dia ambil patung, dia letak di atas lori, berbaris lori tuan-tuan, dia berarak di tengah jalan, jam dia buat kerja. Dia order kelapa buah satu lori dia empak di tengah jalan, pecah, dia buat kerja. Sedangkan dia agama bukan betul, tapi dia tunjuk kepada masyarakat seolah-olah agama dia betul. Tuan-tuan, kita ni agama betul, agama yang benar. Kita tak tunjuk syiar kita, diam, pekat diam semua. Orang ajak berarak pun tak mau, tak join dengan masjid, dengan surau. Jangan macam tu, jangan macam tu. Tunjuk kita sebagai orang Islam. Ni kalau kita berarak di tengah jalan raya, tuan-tuan, orang di negara mana-mana mari kena di Malaysia ni, apa dia buat tu? Berarak, selawat, spanduk-spanduk macam-macam berselawat. Oh, itu hari kebesaran Nabi mereka. Ni syiar telah tersebar kepada mereka tentang Islam. Ini cara dia, tuan-tuan. Dan yang kedua, Maulid Rasul ni dalam Al-Quran pun ada suruh. Dalam Al-Quran pun ada suruh. Tuan-tuan, dalam Al-Quran tuan-tuan tengok nanti kalau balik nanti Al-Quran ada di rumah masing-masing. Tengok terjemahan dia, surah juzuk yang ke-14, surah Ibrahim ayat 5. Ini nas yang cukup jelas mengatakan buat Maulid Rasul ni. Kadang-kadang hari ni orang tanya sangat, Maulid Rasul ni ada zaman Nabi pernah buat kan? Hak jenis ni pun ada. Hak ni yang jadi makin pupus ni pasal geng ni duk masuk. Ni Maulid Rasul ni duk, hari Maulid Rasul duk berarak pakai baju samping, baju Melayu dengan serongkok apa ni. Zaman Nabi ada ke berarak-arak macam tu? Duk cari dalam hadis tak ada. Patut aku pun tak mau. Dia makin pupus disebab-sebab benda ni. Tuan-tuan, hari ni kita ambil nas, dalil daripada Al-Quran. Ada tak kita buat ni saja-saja ke, mengikut kita saja ke, ataupun ada dalil, ada nas? Tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim tadi, ayat 5 tadi, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa zakkirhum biayamillah. Itu ayat Al-Quran. Ada lagi sikit ayat tu disambung di belakang, kita nak hurai ayat tu. Walaqad arsalna Musa, Allah kata, hei Musa, Nabi Musa, biayatina, aku bagi kepada kamu 9 mukjizat Allah bagi kepada Nabi Musa. An akhrij qaumaka min zulumati ila nur, dengan mukjizat yang aku bagi ni, kamu cerita, kamu tunjuk mukjizat itu kepada kaum kamu, dan dengan mukjizat itu kamu tarik kaum kamu daripada zulmat ila nur, kepada beriman kepada Allah.
wa zakkirhum bi ayamillah. Mudah-mudahan dengan kamu tunjuk mukjizat itu, kamu zahir mukjizat itu, Allah akan bantu kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam tak berkaitan dengan Maulid Rasul bu, kisah Nabi Musa aja. Baik, kita kan ahli sunnah wal jamaah yang mengaku pegangan kita apa dia? Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Okey. Ayat Al-Quran tadi, walaqad arsalna Musa, hey Musa, bi ayatina, Allah bagi kepada Nabi Musa 9 mukjizat. Mukjizat banyak Nabi Allah Musa ni tuan-tuan. Satu hari dalam surah Al-Baqarah ada sebut Nabi Allah Musa ni dia berjalan dengan kaum-kaum dia di tengah padang pasir sampai malam. Apabila malam tak ada bulan, jadi kelam, tak tahu nak pergi arah mana. Sesat di tengah jalan. Nabi Allah Musa, kaum-kaum dia dah susah hati dah, tak tahu nak pergi ke mana, tergaba-gaba di tengah padang pasir, malam kelam. Dia buat, Nabi Allah Musa buat tangan begitu je, buat tangan begitu, keluar spotlight, boleh berjalan. Mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa. Besok siang pula berjalan dengan kaum dia di tengah padang pasir, pengikut-pengikut dia. Ya Musa, ni dahaga, air tak ada, air. Nabi Allah Musa AS dengan mukjizat yang Allah bagi pada dia, membuktikan kata dia Rasul, buat macam tu, tangan keluar air, minum, banyak mana nak minum. Bukan zikir pengikut dia, minum, banyak mana nak minum. Berjalan di tengah padang pasir, kaum dia, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah. Kaum dia ni, ya Musa, makanan tak ada, lapak pula dah. Macam-macam manna wa salwa. Nabi Allah Musa minta makanan dalam syurga, bagi kepada kaum dia. Tak heranlah tuan-tuan, tungkat jadi ulang, tungkat dibelah laut dua terbelah. Ni benar-benar ni mukjizat aku bagi kepada kamu, hai Musa. Cerita kepada kaum kamu. Dengan mukjizat ni membuktikan kamu ni Rasul. Setiap Rasul Allah bekalkan mukjizat. Apa tujuan tu? Membuktikan orang tu Rasul, boleh orang jadi percaya. Kena zahirkan mukjizat itu, jangan sembunyi. Tuan-tuan, setiap Rasul Allah bekalkan mukjizat. Nabi Allah Isa, orang mati dia bagi balik hidup balik. Sebab tu Yahudi kata dia Tuhan, pasal dia boleh bagi hidup balik. Sebab tu Yahudi kata Nabi Isa tu Tuhan. Orang mati lah bagi hidup balik. Tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman semuanya dibekalkan mukjizat. Baik tuan-tuan, dalam surah An-Nur ini, cuba kita buka minda kita pada malam ini. Ayat tadi dia ada banyak lagi ayat Al-Quran. Surah Yunus pun ada ayat 58 tentang Maulid Rasul ni. Tuan-tuan, cuba kita buka malam ni. Tadi dalam ayat tadi Allah suruh zahirkan mukjizat. Dalam banyak-banyak mukjizat yang Allah bagi kepada Rasul, setiap Rasul ni, mukjizat apa yang paling besar sekali? Cuba kita tanya dalam diri kita masing-masing, kan? Mukjizat apa yang paling besar sekali yang Allah bagi kepada Rasul-Rasul, dan Allah suruh zahirkan dalam ayat tadi? Jangan sembunyi, mukjizat tu kena tunjuk. Mukjizat apa yang paling besar sekali? Sebagian anak-anak murid saya ni, sebab saya tanya begitu, dia kata Al-Quran. Betul tak? Betul, tak salah. Al-Quran besar tu, mukjizat yang paling besar Al-Quran. Tapi kita nak cerita, kalau Al-Quran itu Allah turun berdebuk, Allah tidak hantar Nabi Muhammad SAW pada kita, macam mana kita nak boleh faham? Macam mana kita nak boleh faham? Maka daripada situ lahirnya Nabi Muhammad SAW itu mukjizat yang paling besar bagi kita. Kalau tidak, kita ni nak jadi macam mana tuan-tuan? Kerana zaman yang tidak ada Rasul, Nabi Allah Isa Allah angkat naik atas langit. Betul tak tu? Semua kita beriman tu. Dia tak mati lagi sampai akhir zaman nanti, akhir dekat nak kiamat, dia akan turun bunuh Dajjal. Betul tak? Allah angkat Nabi Allah Isa, Nabi yang ke-24. Selama mana tidak ada Nabi itu, tidak ada pemimpin dunia manusia, ketika Allah angkat Nabi Allah Isa, tidak ada pemimpin dunia. Manusia jahilnya ketika itu, itulah zaman jahiliyah, zaman fatrah, zaman yang tidak ada Rasul. Manusia celaru ketika itu. Selama 600 tahun manusia duduk dalam kegelapan. Bini hang boleh tidur dengan aku, boleh tidur dengan anak sendiri.
judi, tikam, minum arak, bunuh orang, macam-macam. Zaman fatrah, zaman yang tidak ada Rasul, tiba-tiba Allah lahirkan Nabi Muhammad, cerah satu dunia, baru kita boleh kenal Tuhan kita. Kalau tidak, kita tak tahu nak sembah apa ni, pasal zaman jahiliah. Nasib baik Allah Subhanahu wa taala lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pada kita. Terang, turun Al-Quran, Nabi terang satu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu nas, dalil, hujah yang cukup jelas mengatakan kita kena buat melalui Rasul dan tak salah orang sikit pun. Jadi kita duk buat melalui Rasul ni, duk baca kisah ni dalam kitab Berzanji ni, duk kisah apa? Kisah Nabi. Bid'ah mana tak mana? Salah mai kat mana? Kita duk cerita pasal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah mai kat mana? Sesat mai kat mana? Tuan-tuan tengok dalam surah Berzanji ada, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihim muhammadiyah. Dah baca tu. Masalah kita ni hari ni, kita dah tak hati, kita dah tak faham, kita bid'ahkan benda tu. Habis pekat orang tak mau, makin lemah, makin pupus. Tuan-tuan bangun buat melalui Rasul. Ni masih ada lagi ni. Kita buat melalui Rasul bukan bulan Rabiul Awal saja, sentiasa sayang pada Rasulullah. Tuan-tuan, dalam satu hadis, ingat ni satu. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama anfaqalan jahabil fi sabilillah. Tu dia. Man anfaqa dirhaman, siapa-siapa yang bagi duit 1 dirham pi maulidin Nabi, untuk nak buat melalui Rasul. Surah An-Nur ni dah bincang, kita nak buat melalui Rasul. Saya nak infak juga sikit, saya nak masuk juga sikit. Berapa? RM1 je. RM1 je. Masuk tujuan tu nak buat melalui Rasul. Nak beli kambing ke, nak buat perarakan ke, nak beli air mineral ke, apa saja, tapi tujuan nak buat melalui Rasul. Faka'annama anfaqalan jahabil fi sabilillah. Dengan RM1 tu seumpama dia membelanjakan segunung emas pada perang fi sabilillah. Buat melalui Rasul. Besarnya tuan-tuan pahala buat melalui Rasul ni. Lepas tu saya kata pada dia, besarnya pahala. Dalam satu riwayat, satu orang perempuan ni dia duduk dengan suami, ada anak laki-laki seorang. Nak cerita dalam satu riwayat. Perempuan ni duduk dengan suami dia, ada anak seorang, orang miskin. Lama kemudian si suami ni meninggal. Tinggallah perempuan ni jadi janda dengan anak laki-laki seorang. Jadi janda. Tak ada, suami dah meninggal. Apabila suami dah meninggal, lagilah susah. Pasal selama ni suami duduk cari nafkah. Dah lah orang susah, suami pula meninggal, jadi makin susah perempuan ni duduk dengan anak laki-laki dia. Duduk dengan anak laki-laki, perempuan ni pula meninggal, tinggallah budak laki-laki ni seorang. Jadi lagi makin susah. Tuan-tuan, anak laki-laki ni cari harta peninggalan maknya di dalam rumah. Apa benda yang ada dalam rumah kami ni? Tidak ada satu benda pun. Orang miskin. Malamnya tidak ada siapa nak jaga, tak ada siapa nak bantu dia, duduk seorang-seorang. Duduk dengan ayah meninggal, duduk dengan ibu pula meninggal, duduk seorang-seorang, sebatang kara. Malam tu dia nak tidur, dia ambil bantal, dia ketuk-ketuk bantal, tengok-tengok ada duit 1 dirham di bawah bantal. Itulah peninggalan mak dia kepada dia, RM1, 1 dirham. Budak laki-laki ni, apabila dia tidur, besok pagi dia bangun, dia ambil duit 1 dirham, nak pergi ke pasar, nak beli roti lah, makan roti, lapar. Sampai ke separuh jalan, orang panggil dia, adik mai sini, mai makan kenduri, kami buat kenduri maulid Rasul. Mailah makan adik. Dia pun pergi, budak laki-laki ni pergi makan, makan, kenyang, alhamdulillah. Selamat, duit 1 dirham tak payah belanja. Baliklah rumah, tidur seorang-seorang, tak ada siapa dah nak jaga dia, tidur seorang-seorang. Malam tu dia bermimpi, dia jumpa dengan semua malaikat. Malaikat duk panggil orang, hei pulan si pulan, ini surga kamu. Hei pulan si pulan, ini surga kamu. Malaikat duk panggil orang macam tu dalam mimpi dia. Kemudian sampai giliran dia pula, budak laki-laki ni, malaikat panggil, hei budak, mari, ini surga kamu. Dia tengok surga dia dengan surga orang lain tak sama.
Surga orang lain semua cantik-cantik, surga dia tak cantik. Dia keluar balik, dia komplain dengan malaikat ni. Hei malaikat, kamu ni tidak adil sungguh. Kenapa surga orang lain semua cantik-cantik, surga aku tak cantik? Mana boleh begitu? Jawab malaikat ni, macam mana nak boleh bagi adil? Mereka yang surga cantik-cantik itu, mereka dah yang buat melalui Rasul, sayang kepada Rasulullah, itulah balasan dia. Kamu belum buat lagi, inilah balasan kamu. Terjaga budak ni. Apabila dia terjaga, besoknya duit 1 dirham yang belum dibelanjakan tadi, dia ambil, dia pergi pasar, dia beli roti. Beli roti 1 bakul, dia cari rumah-rumah yang buat melalui Rasul, dia tolong join, tolong letak roti di situ aja. Dia beli roti dengan duit 1 dirham ni, beli roti letak di situ, buat melalui Rasul, niat melalui Rasul juga. Malam tu dia balik, dia tidur, bermimpi lagi 1 kali. Bermimpi jumpa dengan mak dia yang tinggal duit 1 dirham ni. Tinggal duit 1 dirham mak ni tadi, dia bermimpi, dia jumpa mak dia. Dia tengok-tengok, ibu. Tengok-tengok ibu dia pakaian yang cukup indah. Baju-baju daripada zamrud, zabarjat, lu'lu', macam-macam baju mak dia pakai. Mahnya sampai labuh. Kemudian dia kata kepada mak dia dalam mimpi ni, wahai ibu, bukankah kita orang miskin? Daripada mana ibu dapat harta yang begini banyak, begini mahal, begini indah ni? Daripada mana? Bukankah kita orang miskin? Jawab ibu dia, wahai anakku, 1 dirham yang kamu infak pada pi maulid Rasul tadi, inilah balasan yang Allah bagi kepada ibu. Inilah balasan yang Allah bagi kepada ibu. Tuan-tuan, besarnya buat maulid Rasul. Besarnya, tuan-tuan kena buatlah. Kalau tak buat lagi, pekat-pekat buat, tak rugi. InsyaAllah, man akhabbani kana ma'i fil jannah. Kita bersama dengan Rasulullah di dalam syurga besok. Kerana begitulah kaedah dia. Kalau kita duduk atas dunia ni kita sayang siapa, akhirat kita akan ikut orang tu. Duduk atas dunia ni kita sembah apa, kita akan ikut orang tu, ikut benda tu. Duduk atas dunia ni orang yang sembah berhala, Allah buat berhala yang sama di akhirat, nanti Allah suruh ikut dia tu. Duduk atas dunia ni ada manusia sembah kayu, sembah patung, sembah mentari, Allah buat benda apa yang dia sembah di atas dunia ni, Allah buat, Allah nak asingkan manusia di padang mahsyar, ikut. Di atas dunia ni kalau kita sayang kepada orang tu, kita akan ikut orang tu. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni baca berjanji, sebab tu kita kena kupas surat berjanji itu, kita kena kupas. Dia duk cerita pasal apa? Duk cerita pasal apa, tuan-tuan? Tengok kalau hari ni, kalau di petani sana berjanji ini bahasa Melayu pun ada dah. Pasal nak bagi orang faham, nak bagi orang semangat. Duk cerita kisah Rasulullah. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihim Muhammadiyah wa izharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zukhriyah. Tu duk cerita apa? Walamma aradallahu ta'ala, saya nak rungkai sikit situ. Okey, walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihim Muhammadiyah. Satu hari apabila dunia ni tidak ada pemimpin, tidak ada pemimpin dunia, Nabi Allah Isa Allah angkat naik atas langit, tidak ada pemimpin lah, tidak ada pemimpin dunia, gelap dunia ni. Tiba-tiba Allah umum kepada makhluk ni, wa izharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Satu hari Allah umum kepada makhluk ni, umum kepada penduduk langit, Allah umum kepada binatang-binatang yang ada di atas daratan, pokok kayu semua, dan binatang-binatang di dalam lautan. Allah bagi tahu semua kepada makhluk dia, hari ni telah aku mula nak zahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada makhluk. Aku mula nak buat dah Nabi Muhammad dengan jisman, dengan jisim, dengan tubuh dia. Aku mula nak lahirkan Nabi Muhammad. Apabila Allah sebut macam tu, sukanya makhluk ni. Kenapa dia sebut macam tu? Kerana Nabi Muhammad dia buat awal lagi, tapi body tak ada lagi. Cuba kita duk tengok, kita duk mengaji dalam bab akidah kan? Macam kita duk mengaji bab akidah wujud.
Artinya ada. Ada siapa? Ada Tuhan. Ada sejak bila Tuhan kita tu? Baik, kita masuk selingan sikit. Kita dah mengaji bab akidah. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah lah, ada Tuhan lah. Tuhan kita tu ada sejak bila? Sejak azali lagi. Betul kan? Sejak azali lagi. Azali itu bila? Wah, pandai sebut ya. Tuhan kita ni ada sedia kala dah. Sejak azali lagi Tuhan kita sudah ada. Sejak bila? Sejak azali. Azali itu sejak bila? Azali itu. Bukan Syazali lah. Syazali itu cerita Piramli. Ni azali. Azali Tuhan ada dah. Ada. Sejak azali. Azali itu bila? Azali itu tuan-tuan. Sejaknya Tuhan ada. Sejak belum ada ciptaan. Belum ada makhluk. Tak ada makhluk, yang ada Allah. Itu dia panggil azali. Tak ada ciptaan, tak ada lagi benda yang Allah cipta, tak ada, yang ada hanya Allah. Tu dia panggil Allah dah ada zaman tu. Lepas dah zaman azali, Allah dah mula dah nak buat makhluk. Betul kan? Allah mula dah nak buat makhluk. Apabila Allah buat makhluk, tidak ada lagi zaman azali, zaman mungkin. Dia panggil zaman. Ni kalau mengaji akidah bab tauhid, dia tahulah. Kan? Zaman mungkin. Makhluk yang pertama yang Allah cipta. Allah buat malaikat dulu ke? Allah buat langit dulu ke? Apa dulu ke? Baru nak marah ni masuk azan dulu. Nanti kita sambung balik. InsyaAllah.
Baik, tuan kita sambung sikit lagi dalam tengok berapa sampai mana kita dalam 10 minit lagi boleh tak nah? Kita nak urai tentang surat berjanji ni. Yang saya baca ni kitab berjanji. Kitab berjanji lama-lama kitab kuning dulu. Yang orang tua dulu ayah-ayah kita ni tahulah surat berjanji ni. Apabila makhluk yang pertama yang Allah cipta, Nur Muhammad. Nur Muhammad, body tak ada lagi. Tapi nur dia dah sudah ada. Malaikat tak ada lagi. Bumi tak ada lagi, langit tak ada lagi, semua tak ada lagi. Tapi nur Nabi kita dah ada. Allah buat mula-mula sekali. Lepas tu kita masuk syurga dulu daripada orang lain. Kita Nabi akhir zaman, body dia. Tapi nur dulu daripada Adam. Nur dulu daripada Nuh. Nur dia dulu daripada malaikat. Tuan-tuan, tu hebatnya Nabi kita. Jadi yang sekarang ni body dia. Inilah yang dalam kitab berjanji ni kata, satu hari Allah dah umum kepada makhluk ni, telah aku dah mula dah nak buat body, jisman wa ruhan bisuratihi wa makna, dengan jisim tubuh dia. Apabila Allah buat umum macam tu, sukalah makhluk ni duk ternanti-nanti lama dah. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminataz Zukhriyah. Maka Allah cari siapa nak jadi ibu kepada Nabi Muhammad, kerana dia buah sebaik makhluk, bukan nak boleh cari sebarang perempuan. Carilah satu perempuan yang bernama Aminah Zukhriyah, keturunan Zukhriyah. Ketika itu Aminah orang yang cukup cantik, comel, cantik, akhlaknya bagus. Dia ketua muslimat di Mekah ketika itu, orang yang berkedudukan, akhlaknya bagus. Maka Allah pilih dalam ramai-ramai perempuan yang ada di Mekah tu Aminah Zukhriyah. Tentang kita kena ingat, ibu Nabi kita nama dia Aminah. Keturunan bangsa mai kok mana? Zukhriyah. Ayah Nabi nama apa dia? Nama Abdullah. Dia orang mana? Orang asal mana? Orang Madinah. Keturunan mana? Bani Najjar. Tahulah, kena tahulah juga yang tu sikit-sikit. Kan? Tanda kita sayang kepada Rasulullah. Jadi ibunya orang tempatan Mekah, ayahnya orang tempatan Madinah. Begitu. Bani Najjar, ayah dia Abdullah. Maka Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah sebelah ayah. Begitu. Ingat tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kahwin dua ni, Abdullah dengan Aminah kahwin. Pendekkan cerita. Apabila kahwinnya malam pertama kahwin malam pertama, Allah pindah benih daripada Abdullah pergi ke rahim Aminah. Malam pertama. Allah pindah benih ni saja, malam itu malam Isnin bulan Rajab. Lepas tu kita ditik kerana ada kitab berjanji. Bersamanya Abdullah dengan Aminah dipindah benih tu malam Isnin bulan Rajab. Malam pertama dipindah saja benih nak dijadikan Nabi Muhammad SAW ni, hujan pun turun malam tu. Hujan turun, tumbuh pokok-pokok ni, rumput-rumput tumbuh bumi Mekah tu. Bukan sekadar tumbuh, pokok-pokok kurma tumbuh buah, masak serentak. Hebatnya Nabi kita. Malam tu baru pindah benih. Tumbuh. Bengong ni, pekebun-pekebun orang Arab ni bengong. Semalam je pergi tengok kebun kurma dia, bunga pun tak ada lagi. Pergi besok pula tengok buah masak serentak. Semua sekali penduduk Mekah tu. Tak bengong tuan-tuan. Ni budak betuah ni baru pindah tu. Kerana sukanya pokok-pokok ni. Kalau dalam kitab berjanji dia kata apa dia? Mekah ni umpama telanjang, tidak ada rumput rampai. Apabila lahirnya telah dipindah benih tu, hujan pun turun, bumi Mekah ni umpama diberi pakaian kerana seronoknya bumi tu. Tu. Kemudian tuan-tuan, wa aina atis simar wa adna syajaru lil jani janah. Apabila tu Arab ni pergi tengok kurma masak ni, masing-masing masak semua, nak panjat lah, nak naik lah, nak ambil buah kurma, nak panjat pokok kurma, tunduk. Tak payah panjat, tunduk, duduk di bawah aja. Kerana seronok. Seronok ni pemimpin dunia Nabi Muhammad telah nak dilahirkan, seronok. Masya Allah, tu hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ni wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi pisahin sunil arabiyah
wa nataqat bihamlihi kullu dabbah. Segala binatang-binatang ni, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisy. Binatang-binatang ternakan bercakap Arab. Seronok binatang, kuda sama kuda bercakap Arab, unta sama unta bercakap Arab, ayam sama ayam, itik sama kambing kambing bercakap Arab, kena duk cerita pasal seronok nak lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Nabi kita. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ringkaskan pasal ini, bukan ceramah khas. Dia ceramah maghrib sampai isyak je, pasal duk tengok jam tu duk susah hati. Kan, lama-lama sangat tu pun ceramah tak boleh, pasal orang tengok ustaz ni kelabu, kejap besar kejap kelabu, bila nak siap ni. Sikit lagi boleh tuan, sikit lagi. Kemudian apabila bersama tadi, letihlah, tidurlah macam kita lah bersama dengan suami isteri. Lepas tu letih nak tidur lah. Nak tidur, apabila nak tidur je, satu suara bunyi berbisik di telinga Aminah Zuhriyah tadi. Dia nak tidur je, sudah dipindah benih je, dia tidurlah letih je tidur, satu suara bunyi di telinga dia. Apa suara tu bunyi macam mana? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Tu dia bunyi suara macam tu, duk bisik di telinga. Wahai Aminah, jaga elok-elok kandungan ini, kejap lagi kamu akan mengandung. Jaga elok-elok kandungan ni, dia bukan sebarang budak, dia bukan sebarang baby. Kenapa dia? Hamal tibi sayyidil alamin. Dia baby ni, dia boleh kontrol seluruh alam ini. Khairil bariyah, dan dia sebaik-baik makhluk. Dan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik budak. Ni suara dia pesan di telinga. Ni suara ni pesan macam mana lagi? Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, suara ni pesan, suruh jaga budak-budak baby ni. Baby ni bukan sebarang baby yang kamu kandung ni. Dia bisaidil alamin, boleh kontrol seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dia ni budak ni, dan dia khairil bariyah, sebaik-baik budak. Wasammihi iza, wasammi, kalau mengaji nahwu dia tahulah. Wasammi, wahai Aminah, kalau lahir nanti letak nama. Suara ni duk bisik di telinga ni, letak nama Muhammadan, letak nama Muhammad ya Aminah, ya letak nama Muhammad. Kenapa letak nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbah, kerana nama Muhammad ni akan disebut sampai hari kiamat. Duk pesan ni tak pernah miss, tiap-tiap malam dia, sepanjang dia mengandung Aminah ni tuan-tuan, suara ni duk bisik di telinga. Duk suruh pesan kandungan tu, jaga elok-elok, jaga elok-elok. Walamma tamamin khamlihi syahra ala mashhuril aqwalil marwiyah. Naiklah mengandung sokat. Cerita ni jadi sokat sikit pasal tengok jam. Naik mengandung 2 bulan, Aminah mengandung 2 bulan. Tuwfiyadil Madinah Al-Munawwarah abuhu Abdullah. Abdullah ni kata pada, wahai Aminah, aku nak pergi ziarah adik-beradik aku di Madinah. Lama sangat tak ziarah. Pak Tok Wan aku, Pak Ngoh, Pak Long, Pak Cu aku dah ada di Madinah. Dia kan asal orang Madinah. Nak pergi ziarah lah, lama sangat. Aminah kata, wahai abang, janganlah pergi. Aku ni tengah mengandung. Suara ni duk pesan tiap-tiap malam, suruh jaga elok-elok kandungan ini. Kalau jadi apa-apa dengan aku, susahlah nanti. Kamu tak ada. Aminah kata macam tu. Nak pergi juga Abdullah ni, tak boleh. Orang lelaki-lelaki dengan bini kau pernah dengar cakap, dia nak pergi juga, nak pergi juga. Tapi walau bagaimanapun Abdullah ni, dia pergi ke pasar malam, dia pergi ke pasar, dia beli seorang hamba. Seorang hamba. Dulu kat pasar ada hamba. Beli seorang hamba yang bernama Ummu Aiman. Ni kita nak cerita pasal lahir Rasulullah. Kita hari ni kalau ada hamba kat pasar, jenuh. Hari-hari kita pergi tuan-tuan. Pasal apa? Ada jual perempuan di sana. Hamba ni tuan-tuan, kalau kita beli, dia boleh jadi hak kita. Kalau orang sedekah pun dia tak boleh ambil, kena bagi pada tuan dia. Kalau dia bekerja pun gaji tak boleh ambil, kena bagi pada tuan dia. Seronok kalau ada hari ni. Nasib baik tak ada hari ni. Kalau tidak hari-hari, bini kita tak payah pergi, kita aja nak pergi, balik seorang. Seronok kan? Sekarang ni dah tak ada dah. Tu yang mereka suruh kita pergi pasar tu, mereka tak mau pergi pasal tak ada hamba.
Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Abdullah ni pergi beli seorang hamba yang bernama Ummu Aiman. Wahai Aminah, ini aku beli seorang hamba untuk jaga kamu mengandung. Kalau nak masak nasi, kalau nak cuci baju, jangan cuci, suruh dia saja. Pergi tuan-tuan. Pergi sampai Madinah sana. Sampai Madinah, orang tanya dia, mana Aminah? Aminah tak bawa, dia tak mau ikut, dia mengandung. Tuan-tuan, Abdullah ni ayah Nabi sampai Madinah tak tahu nak pergi rumah siapa. Pasal adik-beradik ramai. Marilah tidur rumah Pak Long, marilah tidur rumah Pak Ngah, marilah tidur rumah Pak Cu, tak tahu nak pergi mana. Sebulan duduk di Mekah, duduk di Madinah, sebulan duduk sana. Kenapa lama sangat? Bini mengandung 2 bulan di Mekah. Aminah mengandung, dia pergi Madinah sebulan. Pasal kalau pergi tidur rumah Pak Cu, Pak Ngah masa muka, nak kena pergi tidur sana juga. Dia hubungan makin rapat. Yang inilah yang Nabi sebut, kita ni adik-beradik, kalau nak bagi hubungan adik-beradik ni bagi cantik ni, kena lama-lama sekali ziarah. Jangan selalu hubungan dia tak rapat. Macam kita duduk balik kampung lah tuan-tuan, balik kampung sekali-sekali kan, balik kampung jumpa Pak Ngah, Pak Long, Pak Su kita, peluk bukan main lagi, cium kan. Cuba duduk sebelah rumah kita, nak peluk cium kan, semawa makan nasi pun tak mau dah. Korang dah kasih sayang. Betul tak tu? Ini hak Nabi pesan. Abdullah ni tuan-tuan sebulan duduk sana. Sampai dah sebulan, Abdullah kata, aku nak balik dah. Tak boleh. Sebulan dan aku duduk di Madinah ni, aku nak balik nu. Isteri aku mengandung nu. Aku bimbang kepada dia. Tuan-tuan, adik-beradik sebelah Abdullah ni sayang kepada Aminah ni, kirim hadiah, kirim buah, naik atas unta sampai sengit unta-unta. Sudah ready, naik semua. Kerana besok pagi dah nak bertolak. Malam ni adik-beradik pakat kirim buah bagi kepada Aminah yang mengandung di Mekah sana. Kirim buah, naik ready dia. Sudah dah ready di atas unta. Besok pagi nak bertolak. Malam tu Abdullah demam. Ayah Nabi, Abdullah ni demam. Demam, panggillah adik-beradik. Main tengok Abdullah ni demam pula. Demam panas, nak buat macam mana? Dulu mana ada hospital, nak buat macam mana? Dulu bukan ada klinik, mana ada Panadol. Nak bagi makan, dia demam. Nak buat macam mana? Pergi ambil daun-daun kayu, rendam dalam air, basahkan kepala Abdullah. Itu sajalah yang boleh buat. Makin basah, makin panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah sudah tidak ada. Tuan-tuan, Nabi kita ni, budak ni, budak anak yatim piatu ni, anak yatim ni, budak ni lah yang bagi cerah satu dunia ni. 2 bulan dah tak ada dah ayah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah kan. Ayah Nabi meninggal, wafat di Madinah. Tang mana kubur ayah Nabi? Cuba tuan-tuan habaq masak. Mutawif takkan tak tunjuk, yang dia bawa tunjuk perkuburan Baqi'. Mana kubur ayah Nabi? Tak jumpa kan? Tak ada kan? Mana boleh tak ada, dia meninggal di Madinah kan? Kalau kita tengok Babu Salam, pintu Babu Salam, sebelah sini perkuburan Baqi', dia panggil. Sini Babu Salam. Terus tuan-tuan akan tengok, terus ada macam tempat parking taksi. Dulu ada batu tanda di situ. Batu tanda kubur ayah Nabi. Sekarang ni orang dia buang habis. Kerajaan dia buang habis. Pasal dia tak pergi ziarah, dia kata syirik. Tu kubur makam Nabi yang ada ni dalam kubur hijau tu, yang tu pun dia nak colek, dia nak pindah pergi perkuburan Baqi'. Kena orang Malaysia ni, orang seluruh dunia ni duk pergi semayang di Raudah, lepas tu Assalamualaikum ya Rasulullah, duk menangis, duk teriak macam tu, dia tak bagi, dia kata syirik. Tuan-tuan ni Maulid Rasul ni seluruh dunia buat, Mekah tak buat. Kita tahulah siapa dia tu. Hak Malaysia apa ada agak hak tak membuat. Dia kata sesat pun ada juga, jangan duk hirau lah. Kita baca, kita buat, ada nas. Nanti tuan-tuan balik pada cerita tadi, yang tu jangan lebih-lebih. Saya takut buat live ni, takut juga pasal live. Lagi Zul orang pegang saya jam kan, siapa bukan nak bantu, yang tengah ni ramai lah. Pasal orang pegang saya nanti tak tengok lah. Pandai-pandai lah Imam Zaidi, pandai sangat, mulut cerapuh sangat kan. Baik, habis tahu kepada Aminah. Syokat lagi tuan-tuan, apabila suami dah meninggal, sedih, duduk naik sampai 9 bulan. Sampai dah 9 bulan, perempuan ghalibnya nak lahirkan baby lah. Sakit,
nak lahirkan malam itu. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal, hari Senin, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, hari malam Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah kan. Nabi lahir tahun apa tuan-tuan? Bulan apa? Hari apa? Hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ada tahun gajah, ada gajah sebelah rumah kan masa Nabi lahir itu, gimana pula ni? Yang ni orang tanya saya juga, Ustaz. Jadi dalam Islam ni ada tahun-tahun binatang kan? Macam orang bukan Islam tu, tahun naga, tahun arnab, tahun ular, tahun ayam. Dalam Islam ni ada kan tahun binatang-binatang macam orang lain tu. Macam kita duduk sekolah dulu lah tuan-tuan. Ni beranak tahun apa? Kita abad tahun ular, patut pun malas pun belengkar macam ular. Ni beranak tahun apa? Tahun singa, patut garang pun cikgu ni. Kan kita faham. Orang tanya kita, dalam Islam ni ada tak tahun-tahun binatang ni? Saya kata tak ada. Ha tu Nabi lahir tahun gajah tu. Oh, tak kacau kita nak jawab tuan-tuan. Betul kan? Nabi tahun gajah. Dia cerita dia macam ni. Hari tentera daripada negara Yaman, satu raja daripada negeri Yaman, dia ni dengki dengan orang Mekah. Pasal orang Mekah ni kaya sebab ada Kaabah. Dia ni raja yang sangat kuat. Dia ada gajah, 12 ekor gajah. Yang cerita tu tentera Abrahah tu, yang cerita kisah burung ababil apa tu. Raja di negara Yaman ni dia dengki dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni kaya sebab ada Kaabah. Orang duk pergi selalu, kaya lah dia. Dia dengki, dia nak pergi ambil Kaabah tu, nak buat balik ke negara Yaman tu, nak tak bagi Yaman jadi kaya. Dengki. Tahun tu Nabi lahir, tahun gajah. Kerana gajah nak pergi serang. Dulu tentera, kalau ada gajah, tentera yang sangat kuat, 12 ekor gajah, kuatlah tentera tu. Kalau kita hari ni, tentera yang ada jet pejuang, kuatnya bukan payah perang, pakai bom je, kuat tak? Tahun tu lah Nabi lahir. Bukan ada gajah sebelah rumah, bukan ada tahun lain, tahun rimau apa, tak ada. Kita cerita yang tu saja. Tahun tu sakit dah nak lahir. Malam tu hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, kita pergi. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Wa Maryamu bisni wa niswatil minal khadiratil qudsiyah. Malam tu nak dilahirkan Nabi Muhammad, Allah perintah kepada malaikat semua. Hei malaikat, pergi ambil bidadari dalam syurga, jangan tinggal seorang pun. Asiyah wa Maryam, Asiyah bini Fir'aun yang duduk ada dalam syurga anu buat turun mai. Maryam mak Nabi Allah Isa duduk dalam syurga buat turun mai. Segala bidadari semua buat turun, semua perempuan-perempuan yang ada dalam syurga buat turun. Ni sambut ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ma'arij di dalam Al-Quran. Laluan antara langit dan bumi. Ma'arij tu laluan. Allah letak nama surah tu. Turun ni, sambut ni manusia yang paling agung. Tuan-tuan, kita lahir siapa yang sebut? Tu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hebatnya semua bidadari itu sambut Nabi Muhammad SAW lahir. Lahir saja tuan-tuan, pum, cahaya penuh Mekah. Bengong penduduk Mekah. Masa tu mana ada elektrik, mana ada lampu. Setiap rumah ni setiap rumah ditembuskan cahaya tu. Nur Muhammad yang kita cerita pada awal tadi, sudah lahirkan Nur Muhammad, cahaya. Berhala-berhala di Yaman, di mana pelusuk-pelusuk ni jatuh pecah. Ni turun dah, pemimpin dunia dah turun dah. Bengong padri dia. Kenapa berhala sembahan-sembahan mereka jatuh? Lama mari angin gincang topan pun tak boleh jatuh, tiba-tiba jatuh. Cahaya tuan-tuan. Apabila cahaya ada di Mekah ni, orang pekat nak pergi tengok. Macam kita duduk tengah ceramah ni, tiba-tiba depan tu bunyi pum, langgar. Kita dengan saya sekali berhenti pergi tengok apa, motor ke kereta. Begitu lah. Macam kita duduk bawa anak di dalam kereta tuan-tuan, jalan kot lebuh raya ni, tengok ada lampu, cahaya naik tembok, naik atas langit. Anak kita kata kepada kita, ayah, lampu punya ada fanfare di bawah tu. Pasal ada lampu fanfare kan. Cahayanya tuan-tuan, cahaya tembok naik atas langit, seluruh Mekah ni cahaya. Apabila ada cahaya, orang nak pergi tengok.
Duk tolak pintu nak masuk rumah Aminah. Aminah kata kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, tutup pintu, jangan bagi orang tengok, jangan bagi siapa-siapa tengok anak kita ni pelik, anak kita ni pelik. Ummu Aiman cepat selak-selak pintu. Dalam duk kalang kabut Aminah dengan Ummu Aiman ni tuan-tuan, baby hilang pula dah, tak tahu pergi mana. Ni kita cerita secara detail dalam Berzanji. Baby ni hilang, tak tahu mana, baru lahir ni Nabi Muhammad ni, baby ni baru lahir, duk sibuk sana sibuk sini, dahlah sibuk dengan anak ni Cahaya, duk sibuk dengan orang nak masuk nak tengok lagi, baby hilang. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ambil baby ni, pusing seluruh dunia. Tunjuk saya pun marah dah tu. Pusing seluruh dunia, masuk ke pantai laut, naik ke atas langit, semua bagi tahu kepada makhluk ni baby yang aku umum tadi, ni baby ni. Tuan-tuan, macam kita duduk atas ni, kita buat Maulid Rasul. Haji, kita buat Maulid Rasul. Cuba kita ingat balik, kita buat Maulid Rasul di rumah kita, bangun selawat, kita pusing baby tu buat apa? Kalau orang tanya kita, ayah ni kenapa pergi pusing baby? Tak tahu, tok orang suruh pusing, aku berpusing ya? Hari ni kita dapat penjelasan ni. Lepas tu kita baca kitab kuning, baru tahu kita duk pusing baby tu. Allah Subhanahu wa taala pusing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu semua kepada makhluk ni baby. Sebab tu semua makhluk kenal Rasulullah. Makhluk semua, kambing sampai pokok pun, tunggul kurma pun kenal Rasulullah. Yang tak kenal manusia saja tak kenal Rasulullah. Nah, semua manusia. Nabi duk tengah mengajar ni tuan-tuan. Nabi duk tengah mengajar di Masjid Nabawi. Arab Badawi bawa bewok seekor, letak atas bahu dia, masuk dalam masjid. Sahabat ni nak tabuh lah, apa ni masuk bewok dalam masjid. Tapi bukan bewok kita sini, bewok di Arab sana dhaf. Tengok dalam cerita dalam hadis dhaf ada sebut. Arab Badawi masuk ni dalam masjid, bawa bewok, mai duduk depan Nabi. Betulkah kamu ni Rasulullah? Nabi kata, aku Rasulullah. Apa suruh Allah? Aku tak percaya. Malaikat bewok di atas bahu aku ni percaya, baru aku percaya hang Rasulullah. Tu dia. Tuan-tuan, Nabi kata letak bewok. Letak bewok besar, bewok duduk terpanggung kepala begitu. Nabi tanya bewok, wahai bewok, siapa aku? Wahai bewok, siapa aku? Bewok jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau adalah pesuruh Allah wahai Muhammad. Apabila bewok ni kata Nabi Muhammad ni pesuruh Allah, tuan bewok ni pun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia belajar daripada bewok dia. Bodoh daripada bewok. Nasib baik bewok tu mengucap, baru dia mengucap. Tu yang saya kata, manusia yang tak kenal Rasulullah, binatang semua kenal Rasulullah. Ni apatah lagi orang yang kita nak buat Rasul, dia menentang. Lagi dia tak kenal Rasulullah, suruh dia mengucap baliklah. Saya kasar sikit, kalau saya ceramah ni kasar sikit. Orang yang menentang buat Maulid Rasul, suruh dia mengucap balik. Apa tujuan pergi kata macam tu nampak macam kasar aja. Pasal kita buat Maulid Rasul ni tanda lahir Rasulullah. Apabila kita buat Maulid Rasul ni, kita tanda lahir Rasulullah. Lahir Rasulullah tu kita buat hari lahir dia. Tiba-tiba kamu menentang, kamu telah menentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hurai bab pikot tu bukan main-main. Tengok dulu. Kecuali mereka kata kami tak buat, empa nak buat, buatlah. Okey yang tu. Dia tapis sikitlah, bagi seronok sikit yang tu. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu orang dia, tuan-tuan. Nah, saya rasa cukup dengan sekadar tu, tak boleh nak pergi ni. Lepas ni apa jadi akan budak ni lagi ni, seronok lagi tuan-tuan. Ni budak ni jadi apa lepas tu? Jadi macam mana lagi? Baru lahir sampai kat situ je, tak boleh nak pergi dah. Tuan-tuan pun nampak ni makin tak jadi kan. Wallahu alam, ada masa lagi. InsyaAllah kita akan sambung, ataupun ustaz-ustaz lain akan sambung. Yang itulah cerita kisah lahir Rasulullah. Hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada buat Maulid Rasul, kita join sekali, insya-Allah. Insya-Allah. Ni apa surau dah buat kan? Makan unta kan, makan apa? Tak ada unta. Kita buat lagi sekali, sembelih unta. Masjid saya 2 kali, mungkin 3 kali. Pokok ni dah berarak dah sampai dengan kuda, dengan apa. Kita buat lagi sekali, mungkin sembelih lembu ke sembelih apa. Kita tak akan jemu buat Maulid Rasul, kerana Nabi SAW tak pernah jemu untuk sayang pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agama yang sebenar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama, ya Allah. Panjangkanlah umur kami sikit lagi supaya kami sempat belajar ilmu fardu ain yang Engkau tuntut ke atas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak. Kami banyak dosa padamu, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, kami banyak dosa. Dosa mata kami yang melihat benda yang haram, ya Allah. Dosa tangan kami yang memegang benda yang haram, ya Allah. Dosa kaki kami yang berjalan pada tempat maksiat dulu, ya Allah. Ya Allah, dosa mulut kami yang bercakap, yang makan, yang minum perkara yang haram yang kami tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampun dosa kami, susahlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami sikit lagi supaya sempat kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa bertaubat padamu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami teringin nak bertaubat, ya Allah, tetapi kami lemah. Kami lemah, beratnya tulang kami untuk nak bangun solat malam, ya Allah. Engkau ringankanlah tulang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beratnya lidah kami untuk nak menyebut namamu, ya Allah. Engkau ringankanlah lidah kami, lembutkanlah lidah kami. Jadikanlah hati kami sentiasa ingat kepadamu dan ingat kepada Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di akhirat nanti Engkau temukanlah kami dengan Rasul kami, ya Allah. Kerana kami sangat rindu dengan Rasul kami, ya Allah. Kami sangat rindu, sangat kasih, sangat sayang kepada Rasul kami, ya Allah. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah Nabi kami, ya Allah. Walaupun kami tidak pernah mendengar kata-kata Nabi kami dengan jelas, ya Allah. Tetapi kami sangat rindu dengan Rasul kami, ya Allah. Temukanlah kami di akhirat nanti dengan Rasul kami, ya Allah. Kami bimbang sangat, ya Allah, kerana ada di kalangan umat Nabi kami tidak boleh melihat Nabi mereka, ya Allah. Ada di kalangan umat-umat di akhirat nanti tak boleh berjumpa dengan Nabi mereka, ya Allah. Tetapi jangan kami, ya Allah, Engkau temukanlah kami dengan Nabi kami, ya Allah, di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang miskin, yang hina ini, ya Allah. Kami yakin Engkau mendengar apa yang kami pinta. Kami yakin Engkau melihat apa yang kami bicara pada malam ini, ya Allah. Kami bicara tentang Rasul-Mu, ya Allah. Temukanlah kami dengan Rasul kami, dengan Nabi kami, ya Allah, dengan Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.